Hai, Assalamualaikum. Kembali ke YouTube channel saya. Dan saya tahu saya memang dah lama tak buat konten. Sebab tu saya cuba buat konten untuk salah satu untuk riliskan stres saya. Yang kedua untuk isi masa lapang lah. Sebabnya sekarang ni saya tengah cuti SEM. Saya teringin lah nak buat video tapi sekadar suara je lah. Tak nak tunjuk muka sebabnya malas sangat malas nak buka kamera, semata-mata buka kamera, nak buat rekod video kena make up pula. Ya Allah, paling malas sekarang ni, tambah lagi time PKP ni. Kenapa time PKP makin malas? Aku seorang je kan. Kali ni saya mencuba untuk buat podcast sebab dah lama tak buat konten kan. Tajuk kita untuk hari ni salah faham mengenai introvert. Okey, untuk pengetahuan anda semua, saya ni introvert dan salah satunya contoh macam ni lah. Saya lebih selesa untuk bercakap tanpa menunjukkan muka saya di kamera. Ikutnya. Okay, kita back to the point kan. Ramai tau orang cakap yang introvert ni pemalu, lepas tu tak ada keyakinan diri apa semua tu. Tapi untuk pengetahuan korang lah, introvert ni bukan macam tu. Introvert ni ada banyak jenis dan korang kena research benda ni dan bolehlah tanya pada kawan-kawan yang introvert macam mana kehidupan sebenarnya seorang introvert ni. Saya nak highlightkan lah yang salah faham mengenai introvert ni tau. Salah satunya kurang keyakinan diri. Untuk pengetahuan korang lah, kurang keyakinan diri ni bukan masalah introvert je tau, masalah yang universal lah. So dia bukan masalah introvert je, dia extrovert pun ada tau masalah ni. So kalau tak percaya, cuba tanya kawan-kawan korang yang korang kan ada geng kan. Lepas tu ada seorang kawan ni yang jenis sembang lebat, pumpang-pumpang, cakap itu cakap ini. Cuba tanya dia, kalau presentation menggetar tak untuk dia orang? Cuba tanya. Tak semestinya yang extrovert ni tak ada kurang keyakinan diri. Dia orang pun ada. So benda ni masalah universal, bukanlah masalah hanya introvert je yang mengalami benda ni. Yang kedua, malas nak balas message on the spot. Okay, ni sebenarnya masalah sikap tau. Saya pun antara orang yang malas nak balas message on the spot. Bukannya masalah introvert je, ada je orang introvert yang rajin untuk balas message semua orang. Selalunya kalau tak balas message ni sebab rasa benda tu tak penting dan benda tu tak berat. So kadang tu kalau orang tu macam stranger ataupun kita pernah ada history yang kita tak suka dia, so memang akan lambat lah balas message tu. Kadang tak ignore lah. Tapi rasanya itu bukan masalah introvert, itu masalah universal juga. Sebabnya extrovert pun ada juga orang yang diorang benci, ada orang yang diorang tak suka. So benda tu sama je. Tambah lagi kan masing-masing, kalau time PKP ni tak jumpa orang, lagilah tu kalau mood malas layan tu memang ada. Lepas tu salah faham yang ketiga, tak ramai kawan. Introvert ni bukannya tak ramai kawan. Kita orang ni boleh je ada ramai kawan, tapi kita orang ni jenis memilih orang yang kita nak rapat. Yang lain tu sebagai networking je. Networking ni penting tau. Kalau apa-apa nak perlukan bantuan, kawan-kawan kita dalam networking ni akan tolong kita. So jangan jadi alasan kalau introvert ni tak nak luaskan pergaulan. It doesn't mean you have to spend most of your time with them. Okay, cuma pastikan kita berbaiklah dengan diorang. Yang keempat, orang kata introvert ni last minute.
Okay, last minute ni sebenarnya pun masalah sikap juga. So, saya pun antara manusia yang suka buat kerja last minute. Sebabnya bila buat kerja last minute, memang nampaklah hasilnya daripada ada time frame. Saya pernah buat ada time frame apa semua tu, tapi masih tak menjadi juga mungkin. Ya, itu masalah sikap, bukan masalah personality bukan masalah introvert, extrovert. Ini berkaitan, ini last minute ni berkaitan personality yang menunjukkan kita ni berstruktur atau tak berstruktur atau tak berstruktur. Okay, ada je saya tengok seorang kawan saya ni lah, dia extrovert. Okay, tapi kerja dia pun sama-sama je last minute. Okay, orang yang ada structure ni memang akan dirancang lah aktiviti dia orang. Lepas tu dia orang ni memang good at planning. Orang yang tak berstruktur macam saya ni orang yang tak berstruktur ni selalunya jenis adventurous and spontan, jenis spontan. So memang suka buat benda yang mengejutkan lah. Lepas tu tak kisah pun kalau terima something yang, tapi saya mengakui yang introvert ni agak socially awkward. Tapi sebenarnya benda ni boleh dilatih. Senior saya pernah bagi tahu kat saya yang benda ni boleh dibentuk. Tambah lagi kalau masuk dalam universiti kan, dia pernah bagi tahu kat saya, sebab saya ni jenis introvert. Dia kata kalau nak kembangkan networking, so kena kurangkan socially awkward tu. Dan masa saya jadi MPP, saya dah dapat kurangkan socially awkward tu. Cumanya bila dah PKP ni, bila dah tak jumpa orang, dan saya dah jadi mantan pun, saya dah saya menjadi seorang yang socially awkward balik. Itulah, saya cuba bergaul balik dengan orang lain dan cuba menjadi balik diri saya. Cuma disebabkan saya ni introvert, saya rasa ramai kawan-kawan saya yang susah nak masuk dengan saya. saya tahu je yang diorang nak cuba nak rapat dengan saya, tapi saya ni ada mungkin BPD. Mungkin kena check kot pasal BPD ni. Cumanya bila kalau introvert ni kan, misalnya kalau dah bersosial, maka kita punya energi akan cepat habis lah. Memerlukan untuk bersendiri. Sebab tu kalau sebagai seorang introvert, kalau rasa dah penat, tak perlu dah bergaul lama-lama dengan diorang. Tak apa, pergi je balik bilik, minta je cakap je lah dekat kawan-kawan korang yang korang nak berehat. Kemudian kalau nak kata introvert ni tak ramai je leader, saya rasa ramai je yang saya tengok leader yang introvert. Tak ada masalah pun. Introvert ni pun boleh jadi leader juga. Cumanya ada masanya mereka ni perlukan masa bersendirian, dan harap-harapnya orang yang bawahan ni fahamlah kalau mereka ni perlu menyendiri. Okay, masa bersendirian ni si introvert ni akan banyak berfikir, buat reflection, muhasabah diri, dan cuba untuk memperbaiki situasi dan masalah yang sedang berlaku. Dan introvert ni memang sedang mencari penyelesaian dari dalam lah. Lepas tu dengan dengan refleksi berbanding dengan extrovert yang lagi suka berkumpul, lepas tu buat pembandingan, buat ada argument macam tu. Walaupun yang introvert macam saya ni, tak semestinya saya tak suka cakap kat depan. Okay, saya dulu pun dulu masa zaman sekolah lah. Zaman sekolah saya ni antara yang cikgu selalu panggil cikgu selalu panggil untuk berbahas. Dan
pergi buat bersyarahan. Sama lah kan bersyarah dengan PTA tu. Kalau mood gila saya datang, saya akan buat performance. Lepas tu menari, buat persembahan dekat orang depan zaman sekolah dulu lah. Tapi itulah, lepas habis semua tu, saya perlukan masa saya sendiri lah untuk berehat dan tak nak kena ganggu. Okay. Ada lagi ke saya nak sembang? Tak ada kot. Okay, itu saja daripada saya. Merepek kan, tapi itulah saja je nak buat konten pasal introvert. Mungkin lepas ni kalau kita boleh kupas lagi kot pasal introvert ni, apa jenis introvert yang ada. Sebab kalau tanya saya, sebab saya tahu pasal introvert ni dia banyak jenis. Nanti kita boleh rekod sembang-sembang pasal introvert. Okay, itu saja. Jumpa lagi. Bye.